Malam ni penting untuk saya share 3 benda perkara penting yang utama anda kena tahu sebelum anda buat hibah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam Fadli Abu Bakar. Pakaran saya adalah membantu isteri yang seandainya suami mereka meninggal, isteri dapat teruskan kehidupan dengan keuangan yang baik. Kenapa kita nak cerita tentang keuangan yang baik? Sebab hari ini kita banyak tinggalkan kesusahan pada keluarga. Kita dengar banyak kes-kes suami bila tak ada meninggalkan susah kepada isteri dia, meninggalkan hutang, meninggalkan segala macam benda yang tak elok lah, negatif, susah. Kita tak prepare untuk keluarga kita waktu sekarang ni. So 3 benda penting saya nak share malam ni sampai tuan-tuan faham. Tuan-tuan boleh tengok video ni sampai habis. Dan kalau tuan-tuan tengok video ni, ini 3 perkara penting ni sebenarnya tuan-tuan adalah setiap kali saya jumpa klien saya akan cerita 3 benda ni, tak ada benda lain. 3 benda ni akan menjadi mudah anda faham kenapa anda perlu buat hibah. Okey, yang pertama sekali adalah simpanan. Yang kedua adalah faraid. Yang ketiga adalah income protection. Kenapa 3 benda ni saya akan compare dengan kenapa tuan-tuan kena buat hibah dengan 3 isu ni. Pertama sekali, kenapa saya cerita pasal simpanan? Sebab kita ni simpanan tak banyak. Unless you businessman ke sana. Kalau kita ni seorang yang mengajar makan gaji, simpanan kita mungkin tidak banyak tapi hutang kita banyak. Setuju saya kak? Yang kedua adalah kes faraid. Kalau tuan-tuan dengar kes-kes faraid, bukan satu benda yang cepat untuk diselesaikan. Kawan saya share rumah 2 nama. So bila disebabkan isteri dia meninggal sebab kanser payudara, rumah dia terpaksa dibahagi 2. Dibahagi 2 sebab ada hak wife adalah perlu difaraidkan. So kes 5 tahun tak selesai. Yang ketiga adalah income protection. Kenapa kita nak protect income kita? Sebab apa? Gaji kita ni penting tuan-tuan untuk kita nak bagi anak makan, nak bagi wife, nak bagi kesenangan pada diorang, nak bayar hutang. Itulah income. Benda 3 penting ni sangat penting untuk kita protect. Bagi saya, simpanan kita nak kena protect. Harta kita yang daripada yang mana difaraidkan kita akan tebus balik. Income protection ni macam mana kita nak protect gaji kita supaya gaji kita tu sustain. Gaji kita walaupun kita mati, gaji kita tu dapat kita bagi pada wife mungkin 10 tahun. Saya akan share 3 benda ni supaya tuan-tuan faham. Tuan-tuan boleh tengok balik video saya ni. Dan saya pasti dan yakin tuan-tuan akan clear. Sebab klien saya dah beratus orang. Inilah benda yang saya explain. Diorang dapat faham dengan apa explanation saya bila saya bersemuka dengan diorang adalah 3 benda ni. Okey, yang pertama sekali. Simpanan. Saya cerita pasal simpanan. Katakan tuan-tuan simpan RM200. Simpan RM200. Kan? Tuan-tuan simpan RM200. Okey. Pertama saya nak buat comparison, tuan-tuan simpan sendiri. Kat sini simpan dalam hibah. Okey. Simpan sendiri dengan hibah. Saya harap tuan-tuan nampak dengan saya share ni. Kalau tuan-tuan rasa benda ni bagus, tuan-tuan boleh tag kawan-kawan ataupun share pada kawan-kawan. Okey, simpan sendiri. Simpan RM200, simpan sendiri. Kalau tahun pertama dia akan jadi berapa? 2400 kan? Kan? Tahun kedua simpan RM200 akan jadi 4800. Setuju? Kan? Tahun ketiga simpan 3 tahun 200 sebulan. Tahun ketiga akan jadi 7200. Kalau tuan-tuan meninggal pada tahun yang keempat, berapa tuan-tuan akan ada kat sini meninggal mati?
Kalau tuan-tuan mati pada tahun yang keempat, berapa tuan-tuan ada kalau tuan-tuan simpan sendiri? Tuan-tuan hanya ada 7200. Lepas tu kalau ikut hukum faraid, kena bahagi pula dengan 8. Berapa tuan-tuan akan dapat? Less than 1K. Betul tak? Kurang daripada 1,000. Saya bagi comparison dengan hibah. Katakan dengan tuan-tuan simpan RM200 ni, tuan-tuan simpan RM200, tuan-tuan boleh buat hibah 300K. Ha? Tuan-tuan boleh buat hibah 300K. Kalau tahun pertama, sama juga tuan-tuan akan spend 2400 untuk tahun pertama sebab simpan RM200 di dalam plan hibah. Yang kedua, 4800 tahun kedua. Tahun kedua. Okey, tahun ketiga sama juga tuan-tuan. Tahun ketiga 7200 sebab kita simpan RM200 sebulan di dalam plan hibah. Okey. Tapi kalau tuan-tuan mati pada tahun yang keempat, keluarga tuan-tuan, waris tuan-tuan akan dapat 300K hibah. Tuan-tuan nak pilih yang mana satu? Tuan-tuan boleh jawab dekat komen ataupun tuan-tuan boleh jawab dalam hati. Kalau saya akan pilih 300K sebab saya tak mampu simpan 300K sebab saya makan gaji. Saya makan gaji, saya tak mampu nak simpan 300K dalam masa yang singkat. So dalam masa 4 tu mungkin saya mati, tapi waf saya dapat 300K. Ada kes dekat Terengganu, artikel Harian Metro 22 November kalau tak salah saya, dia bagi tahu suami dia baru mencarung 2 tahun. Baru mencarung 2 tahun. Tetapi meninggal sebab kemalangan jalan raya. Disebabkan tu waf dia dapat RM414,303. Baru mencarung 2 tahun. Ni saya cerita 4 tahun. So saya harap tuan-tuan clear comparison saya. Simpanan saya, mengapa tuan-tuan kena simpan di dalam hibah? Disebabkan ni lah. Sebab apa? Dapat yang banyak. Kalau tuan-tuan nak simpan sendiri boleh. Simpan dalam tabung kat rumah boleh. Tapi perlu difaraidkan, tak boleh guna duit tu. Tapi kalau kata tuan-tuan simpan dalam plan hibah, tuan-tuan akan dapat 300K. Clear? Tajuk kedua. Tajuk kedua adalah saya nak cerita tentang faraid. Saya harap tuan-tuan clear. Kalau tuan-tuan nak tanya soalan, tuan-tuan boleh komen dekat bawah tu. Nanti saya akan jawab sebab saya tak boleh jawab sekarang. Okey, yang kedua adalah faraid. Ini adalah tajuk yang saya share beratus orang klien saya, benda yang sama. Dan dia orang sign agreement lah, faraid. Saya bagi contoh. Kalau saya ada rumah 500K. 500K harga rumah atas nama saya. Rumah ni atas nama saya, 500K. Kalau saya meninggal, waf saya hanya dapat 1/8 daripada 500K. Iaitu berapa tuan-tuan? 62,500. Okey. Rumah ni atas nama saya. Kalau saya meninggal, waf saya hanya dapat 62,500. Kalau tuan-tuan cuba fikirkan, kalau waf saya hanya dapat 62,500, so rumah ni nak buat apa? Dia boleh duduk rumah ni. Yes, dia boleh duduk rumah ni, tetapi bukan hak dia 100%. Hak dia adalah 1/8 saja daripada rumah ni. So apa kaitan dengan faraid? Pembahagian ni mau tak mau wajib kena bagi sebab ikut hukum faraid adalah hukum Allah Ta'ala. Kita kena buat. Okey. Apa kaitan dengan faraid? Apa kaitan dengan hibah? Contoh. Dalam masa yang sama, sebelum saya meninggal, saya buat hibah 500K. Okey ya. Ni cerita ni mau tak mau by hook by crook memang kena bagi dekat waris.
Was saya hanya dapat 1/8. In the same time, sebelum saya meninggal, saya pun risau sebab rumah ni tak dapat 100% dekat was saya. So saya buat hibah 500k, amount yang sama kebetulan. Saya buat 500k. Bila saya meninggal, was saya dapat 500k hibah cash. In the same time dia dapat was saya dapat cash 500k masa saya meninggal. Rumah ni perlu difaraidkan. Then was saya dapat 500k cash. Boleh tak dia bayar dekat 7/8 ni? Cash ni bayar kepada 7/8. Bayar kepada 7/8 ni, boleh tak dia dapatkan balik rumah ni? Maksud dia tebus balik. Dia tebus balik rumah ni dengan cash yang ada di tangan, dan rumah ni dapat balik dekat was saya. Selesai tak masalah pembahagian tadi? Sebab apa dah? Ada cash di tangan. Ada 500k cash di tangan, dapat tebus balik rumah ni. Itu function hibah yang saya nak cerita tentang hibah. Ada banyak lagi function lain, dan faraid juga meluas. 7/8 ni ada nama anak, tapi anak tidak dapat ambil. Mungkin anak kecil dia tak dapat ambil duit tu secara cepat. So rumah ni akan jadi tergendala. Proses pembahagian dia akan tergendala. That's why hibah adalah solution yang paling cepat untuk dapatkan cash kalau saya meninggal kepada isteri saya. Tuan boleh check balik video ni saya. Kalau tuan-tuan rasa ada ni, boleh tegur saya kalau saya salah. Ini cerita pasal faraid. Yang ketiga, saya akan cerita pasal income protection. Income protection. Income okay. Kenapa saya cerita pasal income protection? Sebab income tu gaji. Gaji kita lah yang akan selesaikan semua masalah kewangan rumah kita. Nak kena beli susu, pampers anak, susu anak, semua kan. So saya bagi contoh, saya dan isteri, gaji saya katakan 5k, was saya pun 5k, masing-masing bekerja, gaji 5k. So komitmen bulanan, komitmen saya dengan wife adalah 10k. Adalah 10k. Sebab contribution daripada wife dan saya. Apa-apa jadi komitmen ni nak kena bayar setiap bulan. Apa-apa jadi 10k saya kena keluarkan duit. Katakan saya meninggal, saya dah tak ada 5k, 5,000 dah hilang sekelip mata. Apa jadi dengan was saya? Boleh tak dia survive dengan 10k ni tadi? Sebab gaji dia 5k, 10k komitmen bulanan tak boleh selesaikan. Apa kaitan dengan hibah? Okay, katakan sebelum saya meninggal, kami berdua masing-masing buat hibah. Saya set selama 10 tahun. Contoh 5k darat dengan 10 tahun, darat dengan 12 bulan, 600k hibah. Okay. Sebelum saya meninggal ataupun sebelum kami jadi apa-apa, wife saya buat dekat saya 600,000. Saya pun buat dekat wife 600,000. Apa-apa jadi dekat kami, di antara kami, saya meninggal, isteri dapat 600k. Isteri meninggal, saya dapat 600k. Boleh tak teruskan komitmen bulanan saya ni selama 10 tahun? Maksud dia, dengan hibah ni, kita ganti balik gaji tu. Ganti balik gaji supaya komitmen tu dapat diteruskan dengan mudah dan cepat. Maksud dia, bila kita meninggal, takkan kita nak tunggu duit dari mana, nak pinjam ke apa semua. Mesti kita nak duit tu yang cepat. Sebab the end of the month, kita kena bayar komitmen ni. So dengan hibah dapat cash cepat. Dapat cash. Kalau saya meninggal, isteri dari saya dapat 600k, boleh tak dia teruskan komitmen ni? Yes, dia boleh teruskan komitmen. Mungkin dia nak bayar hutang saya, dia nak buat bisnes sebab dia ada duit. Dia nak kahwin lain ke, tak apalah, dia nak kahwin lain.
Sebab yang penting anak saya dapat teruskan hidup dia, dapat teruskan pendidikan anak-anak dan seterusnya. So ini 3 perkara penting ni saya explain dekat klien-klien saya. Semua faham dan jelas apa function hibah. Macam mana nak buat hibah? Tuan-tuan boleh PM saya. Macam mana nak buat hibah supaya dapat protect saving kita, supaya dapat tebus faraid, supaya dapat ganti gaji kita. Bila dapat ganti gaji kita, pendidikan anak-anak semua terbela, kan? Buat kata hadis tu sebaik-baik tinggalkan anak isterimu dengan kesenangan lebih baik dari tinggalkan mereka dalam keadaan yang meminta-minta. Tuan-tuan nak tak masa kita meninggal, isteri kita dapat bayar hutang kita dan kita duduk di dalam kubur dengan happy saja, tak ada masalah, hutang settle. Ataupun tuan-tuan nak tak kalau kita mati, kita pun risau, hutang aku masih tak tertinggal, kan? Masih ada banyak lagi. Macam mana wife aku nak bayar hutang aku kalau aku tak tinggalkan duit untuk dia? So kalau tuan-tuan tak mau macam tu, tuan-tuan kena dapatkan satu solution, peace of mind. Supaya apa? Dengan bila kita meninggal sekarang ataupun esok, wife kita dapat duit. Dengan dia dapat duit ni, dia dapat bayar hutang kita. Okey, saya harap tuan-tuan clear dengan apa yang saya share. Dan kalau tuan-tuan nak boleh saya takkan padamkan video ni. Tuan-tuan boleh tengok balik video ni daripada awal. Dan saya yakin tuan-tuan akan clear dengan apa yang saya explain daripada awal video ni sehingga akhir. Saya Azam Fadli bin Abu Bakar. Kepakaran saya adalah membantu isteri yang seandainya suami mereka meninggal, isteri itu dapat teruskan kehidupan dengan keuangan yang baik dan happy dan bayar hutang kita. Sekian untuk malam ni. Semoga tuan-tuan dapat manfaat dengan apa yang saya share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.